Okay, dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan cara menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan bumi sebagai sfera. Let's go! Firstly, kita akan baca dan fahamkan soalan. Okey, P, Q, R dan S ialah 4 titik pada permukaan bumi. PR ialah diameter selarian latitude 55 darjah utara dan S terletak 7,200 batu nitika ke selatan P. Okey, biasanya kita kena lakarkan gambar rajah terlebih dulu. Okey, so soalan ini dia tidak beri gambar rajah, jadi kita kena lakar sendiri. P berada pada 55 darjah utara dan 33 darjah barat. Okey, manakala Q berada 55 darjah utara dan 40 darjah timur. Okay, PR ialah diameter selarian latitude, bermakna P, kalau P di sini maksudnya R adalah di sinilah. Okey, R 55 darjah utara. Okey. So inilah diameter dia. Okey. P berada pada 55 darjah utara dan 33 darjah barat. Okey, so P ni berada 55 darjah utara dan 33 barat, jadi 33 darjah barat. Okey. Memandangkan PR adalah diameter selarian latitude, PR. Okey, kita dapat tentukan longitude bagi R. Berapakah dia punya longitude? Okey, so kita kena bentangkan. Ini Greenwich. Katakan P di sini sebelah barat, ini timur dan R berada di sini, so ini kosong. Okey, PR diameter maksudnya sudut P ke R ini adalah 180. Okey, sebab dia diameter. Okey, maksudnya kalau P berada pada 33 darjah barat, manakala R ialah di mana 180 tolak dengan 33 darjah. Itu bersama dengan 147 darjah timur. Longitude bagi R ialah 147 darjah timur. Manakala Q terletak pada 55 darjah utara dan 40 darjah timur. Maksudnya ini adalah Q. Okey, berada pada selarian latitude 55 darjah utara dan berada pada longitude 40 darjah timur. Soalan yang pertama, cari longitude bagi R. Kita telah pun mencari longitude bagi R, iaitu bersamaan dengan 147 darjah timur. Soalan seterusnya, hitungkan jarak terpendek dalam batu nautika dari P ke R diukur sepanjang permukaan bumi. Jadi jarak terpendek ini dia mesti melalui bulatan agung. Okey, bulatan agung daripada P ke R. Okey, bulatan agung ni dia punya sudut dikira daripada pusat bumi lah. Okey, maksudnya kita akan
mencari sudut daripada P ke R ini yang diambil daripada pusat bumi. Okey, maksudnya dari sini. Okey, maksudnya inilah theta dia. Kita kena kira ini. Okey. So, kalau di sini adalah 55, ya ini kan kedudukan latitude ini adalah 55, sini pun sama 55 darjah. Jadi kita akan dapat sudut theta itu, okey, sudut theta sama dengan 180, iaitu 180, ya, ini dari sini ke sini 180. Okey, tolak dengan 55, tolak lagi dengan 55, bersamaan dengan 70 darjah. Okey, jarak terpendek tadi daripada sini, daripada P, maksudnya daripada P ke R. Itu maksud dia. Okey, kena lalu atas inilah bulatan agung. Jadi, okey, setelah kita mendapatkan sudut, okey, jarak. So, jarak daripada P ke R, okey, sama dengan 70 darjah didarabkan dengan 60 minit, bersamaan dengan 4,200 batu nautika. Menyelesaikan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Sebuah helikopter berlepas dari Q arah barat ke P dan kemudian terbang arah selatan S. Okey, purata laju seluruh penerbangan ialah 850 knot. Okey, hitungkan jarak dalam batu nautika dari Q ke P diukur sepanjang saluran latitude sepunya. Okey, maksudnya bila kita bentangkan, okey, bentangkan, so, maksudnya ini Q, Q sini, P di sini, okey, Q berada pada 40 derajat timur, di sebelah timur, sebelah sini adalah barat. Manakala P berada pada 33 darjah barat. Kosongnya Greenwich. So, maksudnya sudut dia adalah P ke Q ataupun Q ke P sama saja adalah sama dengan 33 sini tambah dengan 40 darjah, itu bersamaan dengan 73 darjah. Jaraknya adalah Q ke P, Q ke P bersamaan dengan 73 darjah darab dengan 60 minit. Okey, disebabkan dia melalui selarian latitude, kita kena darabkan dengan cos 55 darjah. Okey, ini adalah bersamaan dengan 2,512.26 batu nautika. Okey, kalau kita imbas kembali kenapa kita darabkan dengan cos 55 darjah dan sekiranya dia melalui bulatan agung, kita cuma darab dengan 60 minit sahaja. Okey, berlainan dengan latitude. Kalau latitude dia tidak berpusat ke bumi, jadi kita kena darab dengan cos di mana latitude itu berada lah. Okey, seterusnya kita akan menghitung jumlah masa dalam jam yang diambil bagi seluruh penerbangan itu. Tapi sebelum itu kita kena cari dulu kedudukan S itu, di mana kedudukan S itu. Dari Q ke P, kemudian terbang arah selatan S. Okey, maksudnya S terletak 7,200, okay, 7,200 batu nautika.
ke selatan P. Jadi kita kena kira sudut, perbezaan sudut di antara P ke S. So kita kena cari dia punya sudut. So sudut diberi jarak adalah 7,200 batu nautika, bahagikan dengan 60 minit. Sebab dia melalui bulatan agung lah, berpusatkan bumi. Kita cuma bagi dengan 60 sahaja. Jadi ini akan bersamaan dengan 120 darjah. Okey, kalau kita bentangkan, ini equator. Okey, katakan ini P dan ini adalah S. Okey, ini utara, selatan. Okey, maksudnya bila beza jarak di antara P ke S, beza dalam sudut adalah 120 darjah. Okey, kalau P 55, okey, 55, berapakah S? Jadi S bersamaan dengan 120 darjah tolak dengan 55 bersamaan dengan 65 darjah di sebelah selatan. Jadi kita kena lukis latitude bagi S. Okey. Okey. Jadi S berada di sini. 65 darjah selatan. Selepas tu baru kita akan mencari jumlah masa. Okey, penerbangan yang ada ambil daripada Q ke P. Okey, dan daripada P ke S dengan jarak yang telah diperoleh. Dengan mengetahui rumus purata laju, jadi purata laju bersamaan dengan jumlah jarak yang dilalui. Okey, kita bahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Diberi purata laju adalah 850 knot dari Q ke P. Lepas tu kita tambah dengan jarak P ke S. Okey, bahagi dengan jumlah masa lah. Okey, jadi kita akan mencari jumlah masa. Masa kita bawa ke sebelah. Masa bersamaan dengan jarak QP adalah yang kita perolehi tadi, iaitu 2,512.26 tambah dengan PS, iaitu diberi 7,200. Ini dalam batu nautika. Okey, bahagikan dengan 850. Okey, bersamaan dengan 9,712.26 bahagi dengan 850. Okey, jawapan dia dalam jam ialah bersama dengan 11.43 jam. Okey, so jadi itu saja sesi kita pada kali ini.